Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mana bro? Kau tanya something ke? Oh, tak ada. Kau kat luar Kat rumah. Kat rumah Azam. Bukan apa panggilan. Kau tak pergi sana ke? Tak, aku tak pergi minggu ni. Aku ambil booster. So aku stay rumah. Oh. Okey booster. Aku exact. So macam aku rasa tak ada effect lah. Bukan tak ada effect lah, tak ada side effect lah. Okey lah. Sebab aku tiga exact kan. So macam direct situ. Kau dah ambil booster dah?
Aku minggu depan. I see. Hmm. Booster apa? Pfizer. I see. Okay, okay. Dia punya appointment. Apa ni, MySejahtera appointment. I see. Okay lah tu. No. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sorry Ustaz, 2-3 minggu ni banyak masalah sikit. saya. Sibuk kan? Sibuk tu satu, tapi apa tu, itulah. Banjir lah, tu saya kena kuarantin lah. So macam-macam lah. Tak ada apa sebab cross contact lah. So kena kuarantin dekat rumah akak. So macam susah sikit lah nak dalam rumah akak kan. Sekarang ni kat mana, di rumah akak lagi? Tak, dah balik dah. Dah habis dah kuarantin minggu lepas. Alhamdulillah. Kuarantin Kuarantin sebab ada kontak rapat ke sana? sebab anak saudara dia ambil booster, lepas tu nak masuk UiTM, dia orang buat testing, dia ambil booster 3 hari lepas tu buat testing, memang positif lah. Baik. So memang yalah, dah jadi macam tu. Bila dia dah announce tu, kita orang pun duduklah serumah. Asalnya hantar anak saudara lah ya? Hantar anak saya tapi pergi jengka kan. So nak masuk, dia buat testing kat situ, keputusan keluar positif, kita pun baliklah KL, duduk satu rumah. Dengan anak buah sekali balik Sekali dengan anak buah. Jengka UiTM Nak jadi cerita Ustaz. Nak jadi cerita betul lah. Yalah. Lepas tu hari tu banjir tu saya sangkut kat jengka, tu balik, lepas tu sibuk dengan tolong orang semua tu. Masa balik pada rumah akak kira kena di jengka? Bukan jengka, saya pergi Jana Baik. Jana Baik saya sangkut situ, tu minggu tu macam sibuk sikit lah. Saya masa yang jadi tu saya dekat Jana Baik. So Jana Baik pun terputus kan. Ya betul. Jana Baik tu lalu tak? Teruk kat tu. Boleh insyaAllah. Negara cuma baik insyaAllah. Tu Ustaz. Ustaz macam mana? Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Macam ni lah. Ustaz steady. Ustaz ada siap masa. Saya tak ada siap masa ni. Sekejap nak buka device kan? Sekejap Baik, tak masalah. Ni Amin ada. Itulah meeting penduduk patutnya cancel pula. Nasib baik lah boleh join terus. Sekejap saya nak tukar ke laptop sekejap Baik. Ni pun ramai sibuk sebab anak-anak baru start sekolah kan. Betul. Jadi sibuk sikit lah. Weekend tu lagi sibuk, orang hantar anak-anak masuk asrama sebagainya. Betul. Ramai bergerak kan. Okay, dah.
Kita tunggu lagi lebih kurang 4 minit. Kita start 9.45 insyaAllah kita start. Boleh Ustaz. Ustaz, hari ni kita surah Al-Bayyinah Ustaz. Betul, surah Al-Bayyinah. Kita nak habiskan seluruh surah lah Macam mana? Panjang, dia panjang lah daripada surah-surah sebelum ni kan. Jadi kita agak banyak sedikit lah insyaAllah. tapi kita buat seluruh surah hari ni ya. InsyaAllah. Kita cuba habiskan seluruh surah lah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Boleh start lah kot. Orang lain tak boleh dulu. Baik, insyaAllah kita mula dulu supaya yang lain. Tak ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini Allah berikan kita kesempatan, Allah mempertemukan kita sekali lagi dalam ruang atau dalam satu majlis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa salah satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya yang berada dalam majlis ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, insya-Allah malam ini kita menyambung surah Al-Bayyinah. Surah yang baru, surah yang agak panjang berbanding surah-surah sebelum ini. Surah yang kedudukannya ialah surah yang ke-98. Surah yang ke-98 dalam susunan Al-Quran selepas surah Al-Qadr dan selepas surah Al-Bayyinah ni ialah surah Al-Zalzalah. Baik, insyaAllah seperti biasa malam ni kita akan bacakan terlebih dahulu, kita akan bertalaqi. Saya akan bacakan, kemudian tuan-tuan akan ikut. Jadi saya jemput tuan-tuan untuk buka mushaf Al-Quran, untuk buka
aplikasi Al-Quran muka surat 598. Saya nak sentuh sikit berkaitan dengan aplikasi Al-Quran. Saya cadangkan tuan-tuan yang gunakan Android ataupun iPhone, cari Quran yang full page. Full page maksudnya ialah macam tuan-tuan type Quran, ada Quran. Lebih kurang bentuk dia macam ni. Dia full page. Kalau tuan-tuan nampak. Dia bukannya ayat-ayat. Cari yang full page. Kalau yang Android tu warna biru Quran dia. Kalau yang ni ada warna hijau, ada warna coklat ada. Tapi tulisannya sama macam dalam mushaf yang sebenar. Okey. Elakkan daripada guna mushaf yang sepotong-sepotong tu. Biasa tulisannya pun tak sama macam mushaf Resam Osman. Baik. InsyaAllah kita bacakan terlebih dahulu surah Al-Bayyinah surat 598. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Baik, kita cuba berhenti pada wal musyrikin. Kita ulang balik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Semua ayat kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Lagi ulang balik. وَمَا
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها في نار جهنم خالدين فيها. Pada kalimah fiha tu bila berhenti hanya baca 2 harakat. Walaupun ada tanda panjang tapi bila kita wakaf dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja. Okey, kalau sambung baru kita baca 4-5 harakat. Kita ulang balik. Fi nari jahannam khalidina fiha. في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. Bariyah tu tekan bariyah. Bukan bariyah bukan panjang ri tu. Tapi dia tekan bariyah. Begitu. Sekali lagi ulaika hum syarrul bariyah. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah selesai kita bacakan surah Al-Bayyinah daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Baik, kita pergi kepada nota tajwid. Kita pergi seketika pada bahagian tajwid, iaitu pada makhraj huruf atau tempat keluar huruf. Kita sambung huruf dha, betul? Ya Ustaz, saya rasa betul. Baik, kita sambung huruf dha, iaitu huruf selepas ta dan juga sebelum huruf ain. Baik, huruf dha tempat keluarnya ialah lidah terletak sedikit keluar di bawah gigi kacip atas dan gigi kacip bawah. Tempat keluarnya sama macam huruf sa dan juga zal. Tempat keluar sama. Sa, huruf sa dan juga huruf zal. Iaitu hujung lidah kita akan keluar sedikit. Okey. Bukan keluar banyak, jangan keluarkan separuh. Dia hanya hujung lidah dikeluarkan sedikit di bawah gigi kacip atas dan gigi kacip bawah. Hujung lidah saja. Sa, zal, yang ni agak payah sedikit nak sebut sebab hurufnya ialah huruf isti'la dan juga huruf itbaq. Maka bunyi dia ialah dha, dha, dha. Hurufnya ialah dha, sebutannya dha. Memang jarang sekali kita sebut huruf dha dengan kita keluarkan sedikit hujung lidah di bawah gigi kacip. Biasa kita sebut za, za, za. Asal ada bunyi. Tapi halusnya bahasa Quran ni Allah ajar, Nabi ajar sebutannya bagaimana hujung lidah keluar sedikit. Dha, dha. Dha. Dan dia ada sifat isti'la, iaitu terangkat sebahagian besar lidah atau terangkat pangkal lidah, dan juga itbaq, lidah dalam keadaan lebih kurang melengkung. Akan dimelengkung sedikit. Dha, dha. Kita akan rasa lidah tu macam bertakung. Macam ada mangkuk. Okey. Jadi sebutan yang betulnya ialah dha. Kalau tak ada baris, huruf yang asalnya ialah dha. Kalau berbaris atas, barulah bunyi dia dha, dhi, dhu. Dha, dhi, dhu. Itu adalah huruf dha. Ada tak contoh huruf dha dalam surah yang kita baca tadi? Setakat yang saya baca tadi, minta selalu bersama-sama dengan tuan-tuan, tak ada huruf dha. Baik, contoh huruf dha yang ada, yang tuan-tuan boleh tengok dalam surah-surah lazim ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tuan-tuan cari. Surah mana yang ada? Surah-surah belakang pun tak apa. Surah belakang macam tak ada. Cuba cari yang ke depan. Surah Al-Qadar tak ada. Ada siapa jumpa?
Ada saya jumpa dekat surah Al-Lail ayat yang terakhir. 14. Ya. Baik. Surah Al-Lail ayat ke-14. Okay, ayat yang terakhir muka surat 595. فأنذرتكم نارا تلظى. Lidah kita pastikan kita keluar. Talazza. Itu cara sebutan huruf la. Banyak sekali contoh dalam Quran huruf la. Inna Allah la yuhibbul zalimin. Contohnya huruf la. Tapi nak tekankan poinnya kat sini ialah untuk kita latih. Buat latihan untuk sebut huruf la pada tempat keluar yang betul. Biasanya sebelum ni kita dah biasa sebut huruf la asal ada bunyi je. Cuma kali ni kita cuba praktis bagaimana Nabi menyebut huruf la, tempat keluarnya, di mana letak lidah kita pada gigi kaki atas, hujung lidah pada gigi kaki atas, dan keluarkan dengan bunyi yang lebih tepat. Kalau kita dengar sepintas lalu, memang kita rasa seolah-olah sama. Tapi untuk seorang, kita kata Ahlul Quran yang pakar, bila dia dengar, maka dia boleh perhatikan dengan sesungguh-sungguhnya huruf tu keluar kat mana. Di Mesir ada seorang guru yang sangat terkenal, seorang muqri', digelar sebagai muqri'. Memang hidupnya berjalan dengan Al-Quran. Dia seorang yang buta. Syekh ni seorang yang buta. Bagaimana dia boleh menyimak bacaan? Bila kita talaqi dengan syekh atau tasmi' dengan syekh ni bukan sekadar kita nak ingat, tapi nak dengar kita punya sebutan huruf betul tak betul, sifat huruf betul tak betul. Maka nak katakan hebatnya guru ni sampai dia boleh dengar dan boleh bezakan huruf dha yang tepat, huruf dha yang bukan pada tempat dia, yang tidak tepat. Walaupun bunyi sama, tapi dia dapat kenal pasti. Begitu juga dengan huruf zai, begitu juga dengan huruf sin, huruf ta, maka dia boleh dengar. Jadi Ahlul Quran yang betul-betul faqih dengan ilmu Quran ni, dia boleh dengar walaupun tanpa dia melihat mulut seseorang tu. Bila dia dengar tu, dia tahu tak kena, lidah tu tak kena pada gigi, bunyi dia lain. Okay? Jadi cuba praktiskan supaya kita dapat sebut huruf dha ni pada tempat yang betul. Nanti kalau tuan-tuan baca Quran, jumpa huruf dha, cuba latih. Baik, ada soalan? Saya buka dulu soalan sebelum kita pergi pada tadabbur surah Al-Bayyinah. Ustaz, ada soalan Baik. Okey, pada ayat pertama kan kita baca dan kita stop dekat wal musyrikin kan. Okey, untuk ambil balik tu sebab selalunya kita cari waw ke apa lagi huruf apa lagi, fa ke kan. Okey, jadi bila kita ambil tu kita tak boleh ambil dekat wal musyrikin tu ke, ataupun kenapa kita perlu ambil daripada macam jauh sikit daripada min ahlil kitab wal musyrikin. Okey, baik. Baik, tengok kalau tengok ayat pertama tu kalau dari sudut maksudnya kita ulang tu saja dah memenuhi maksud. Tapi kita meninggalkan sebahagiannya. Kalau tengok ayat tu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, kata tidak akan berubah fikiran ataupun fahaman orang-orang kafir min daripada ahlul kitab dan juga wal musyrikin. Ada dua golongan orang kafir kat sini. Satu ahlul kitab, satu musyrikin. Jadi kalau kita tinggalkan ahlul kitab sama wal musyrikin, seolah kita dah pisahkan golongan kafir. Jadi golongan kafir itu min ahlul kitab wal musyrikin. Terdiri daripada min ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik. Tapi kalau kita nak sama wal musyrikin, boleh juga. Sebab kita dah sempurnakan min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maksud masih lagi sama, cuma kita tinggalkan ahli kitabnya. Dan orang musyrikin ni mumfakkin, tidak akan berganjak
Ia akan goyang sampailah hatta ta'tiyahumul bayinah, sampai kepada mereka bukti al-bayinah. Al-bayinah tu buktilah. Jadi untuk berhenti ni waqaf ni selain kita ambil pada waw, selain kita ambil pada fa, pada thumma, boleh juga ambil pada kata sendi, min, ila, hatta, an, ala, boleh. Kalau sesuai pada tempat dia lah. Okay. Kalau tak yakin, boleh tengok terjemahan. Tengok terjemahan agak maksud dia apa. Kalau maksud dia okey, boleh kita ulang di tempat yang okey itulah. Okey. Wallahualam. Jadi yang terbaiknya memang kena tahu terjemahan tu lah. Itu yang betul. terbaik kan. Itu yang paling baik. Boleh tahu terjemahan. Tapi kalau tak tahu, kita tak ada terjemahan, boleh ambil dia wal musyrikin. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Sama soalan lain? Soalan curious je lah Ustaz soalan yang kenapa ya kalau kita baca Quran kita terputus nafas macam tu, kita perlu ambil balik, kita tak sambungkan sahaja. Apa rationalnya lah kan? Kalau kita baca buku biasa ke boleh je kan kita sambung macam biasa. Kenapa bila kita pembacaan Al-Quran tu mungkin ada logik yang saya tak tahu, kita perlu ambil balik dekat tempat yang lebih sesuai. Baik, soalan yang baik. Kenapa kita dalam baca Quran bila kita berhenti ni perlu kita ulang balik atau kita ambil tempat sesuai untuk kita sambung? Baik, dalam ilmu Quran ni ada banyak cabang. Salah satunya ialah ilmu namanya ialah waqaf ibtida'. Waqaf ni ialah cara nak berhenti baca Al-Quran dan cara untuk memulakan kembali bacaan Al-Quran. Okay. Ada beberapa tempat yang memang kita boleh berhenti tanpa kita ulang balik. Contohnya ra'sul ayah, kepala ayat, akhir ayat contohnya, maka kita berhenti tak perlu ulang balik, sambung terus. Ataupun waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari yang kita jumpa ada qaf lam ya, sad lam ya, atau waqaf jaiz huruf jim, atau waqaf lazim yang mim kecil ekor pendek tu. Okey, waqaf kafi, waqaf hasan tu, sad lam ya, qaf lam ya tu dan sebagainya. Yang tu waqaf ikhtiyari, kita boleh pilih. Kalau berhenti kat situ pun tidak perlu untuk kita ulang dan sambung. Tapi ada satu namanya waqaf ittirari, maka bila kita terpaksa berhenti, tak cukup nafas dan sebagainya, maka kita mestilah ulang dan sambung. Kenapa kita kena ulang dan sambung? Soalan tadi, kenapa kita kena ulang dan sambung? Tak boleh terus sambung. Sebab kita nak menjaga keaslian Al-Quran. Bila kita terus sambung, seolah-olah yang mendengar rasa bahawa ayat tadi, bila kita waqaf tadi dah selesai. Maka kita terus sambung. Sedangkan ayat tadi tak selesai lagi. Maksudnya masih lagi tergantung. Maka kita perlu ulang dan sambung. Kalau tengok ada waqaf-waqaf ikhtiyari, maksudnya dah selesai. Maka tidak perlu kepada pengulangan. Sebenarnya kalau kita pergi lebih detail lagi, waqaf-waqaf ikhtiyari ni, disepakati ulama, tempat-tempatnya juga adalah tempat-tempat di mana Nabi baca, Nabi berhenti. Contohnya waqaf lazim. Memang sahabat dengar Nabi baca, memang wajib berhenti situ. Memang Nabi sentiasa berhenti situ. Baca dengan 10 orang, Nabi berhenti situ juga. Sedangkan situ bukannya ayat, bukannya akhir ayat. Tapi Nabi berhenti. Maka diambillah situ wajib berhenti. Contohnya waqaf lazim. Ada waqaf yang disebut waqaf hasan, yang sad lam ya tu. Ada keadaan Nabi berhenti, ada keadaan Nabi sambung. Maka para sahabat tengok berapa kali Nabi sambung, berapa kali Nabi berhenti. Tengok sambung lebih banyak berbanding Nabi berhenti. Maka jadi waqaflah waqaf hasan. Lebih baik sambung berbanding berhenti. Semuanya adalah disebabkan daripada satu ilmu namanya waqaf tidak. Tengok di mana Nabi berhenti. Dan Nabi ni kita tahu dapat daripada Sayyidina Jibril, Malaikat Jibril alaihissalam, yang ambil daripada Luh Mahfuz. Jadi Nabi tahu mana Rasul ayah, mana tempat nak berhenti. Sebab apa? Sebab Nabi bertalaqi setiap tahun dengan Malaikat Jibril. Jadi untuk menjaga keaslian Al-Quran ni, maka kita kena berhenti. Kalau waqaf terpaksa, kita kena ulang balik.
Okey. Wallahu a'lam. Baik, faham. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, soalan sebelum kita pergi. Baik. InsyaAllah. Kita sambung malam ni surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah merupakan surah yang ke-98 dalam turutan Al-Quran. Kalau kita tengok surah ni, dia ada kaitan dengan dua surah sebelumnya, iaitu surah Al-Alaq, surah Iqra, dan juga surah Al-Qadar, surah cerita tentang Lailatul Qadar. Dan surah ini turunnya di Mekah, walaupun ada pendapatnya menyebutkan bahawa turun di Madinah. Kata Sayyidatina Aisyah turunnya ialah di Mekah. Tetapi di akhir-akhir tempoh ketika Nabi berada di Mekah. Sebab apa? Sebab ada disebutkan dalam surah ini tentang ahli kitab, tentang musyrikin. Disebut ahli kitab ni banyaknya bermuamalah dengan Nabi di Madinah. Bila Nabi berpindah ke Madinah, baru banyak bermuamalah dengan Yahudi, dengan Nasrani. Tapi disebutkan di akhir-akhir Nabi berada di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, maka turunlah surah Al-Bayyinah ini. Apa kaitannya dengan surah Al-Alaq dan juga surah Al-Qadar? Surah Al-Alaq menceritakan tentang bila Al-Quran itu diturunkan. Ketika Nabi SAW berkhulwah, Nabi mengasingkan diri, maka turunlah malaikat Jibril menyampaikan surah Al-Alaq. Bukan surah yang pertama, atau 5 ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi SAW. Tetapi dalam surah Al-Qadar menceritakan bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Kan ada diturunkan secara berperingkat, ada turun sekali ke Lauh Mahfuz. Turun berperingkat kepada Nabi selama lebih kurang 22 tahun, turun sekali ke Lauh Mahfuz pada malam Lailatul Qadar. Baik. Dan dalam surah Al-Bayyinah ni menceritakan apakah itu Al-Bayyinah, bukti yang Allah datangkan kepada golongan kafir yang terdiri daripada ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin. Maka apa reaksi ahli kitab dan juga musyrikin yang Allah sebut sebagai orang-orang kafir dalam surah Al-Bayyinah ni terhadap Al-Quran dan terhadap Nabi SAW. Jadi dia ada kesinambungan. Bila Quran diturunkan, bagaimana Quran dan bagaimana Quran diturunkan, dan apa reaksi orang yang mendengar Al-Quran bila dibacakan oleh Nabi SAW. Sebutkan dalam ayat yang kedua, Rasulun minallah yatlu. Diutuskan seorang Nabi. Allah mengutuskan seorang Nabi, Rasulun minallah, seorang Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membacakan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Baik. InsyaAllah malam ni kita akan membincangkan berapa pengajaran daripada 7. kalimah Bayyinah. 7. Daripada kalimah Bayyinah, B-A-I-Y-I-N-A-H. Berapa? 8. Okey. 8 ayat ada 8 pengajaran. Baik. Pengajaran yang pertamanya ialah B, bukti datang baru boleh justifikasi untuk beriman atau tidak beriman. Ini menunjukkan pengajaran yang pertama ni mesti datang bukti dulu baru justifikasi nak masuk Islam atau tak masuk Islam. Allah sebut dalam ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, tidak akan meninggalkan agamanya ataupun fahamannya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Baik, ayat ni sebenarnya ada beberapa maksud. Yang pertamanya ialah cabaran daripada orang kafir kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau kamu nak kami terima Islam, maka datangkan bukti. Maka banyaklah bukti yang mereka minta kepada Nabi SAW. Contohnya Yahudi minta mukjizat daripada Nabi SAW. Allah sebut dalam surah Ali Imran, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta
ta'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Orang Yahudi minta pada Nabi ni ada nak sediakan korban, kemudian korban tu dimakan api. Sebab dulu juga orang Yahudi ni percaya bahawa mukjizat Nabi mereka yang dahulu korban dimakan api. Maka diminta juga kepada Nabi SAW bukti bayinah itu. Begitu juga dengan musyrikin Mekah. Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 90 sampai ayat 93, ayat yang sangat panjang. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرُ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Cerita tentang musyrikin Mekah minta kepada Nabi SAW untuk pancarkan mata air daripada bumi, ataupun minta Nabi ni tumbuhkan atau hidupkan tanah yang kering di Mekah ni kepada satu kebun tamar atau kebun anggur, kebun kurma atau kebun anggur, dan kamu boleh alirkan sungai di antara kebun-kebun tu. Bayangkan di Mekah itu kering kontang, tapi mereka minta mukjizat supaya Nabi ni boleh suburkan tanah. Maka Allah rakam dalam surah Al-Isra. Maksudnya apa? Dalam ayat yang pertama ni mesti ada bukti baru nak beriman. Dia menjadi tanya-tanya pada kita. Hari ni kita beriman kepada Allah SWT, beriman dengan Nabi SAW. Apa bukti yang kita nampak? Apa dalil yang menjadikan kita, iman kita kuat? Kenapa kita memilih Islam? Apa sebabnya? Maka Allah sebut sebenarnya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga didatangkan kepada mereka ni al-bayyinah. Al-bayyinah ni dalam ayat yang pertama ni Allah sebut sebagai rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Sebenarnya bukti-bukti yang kamu minta, wahai ahli kitab, wahai musyrikin, apa saja bukti yang kamu minta sebenarnya Allah telah datangkan. Apa buktinya? Rasulun minallah. Allah datangkan seorang nabi yang Allah lantik daripada kalangan kamu, bangsa Arab, dan juga yatlu suhufan mutahharah. Dalam ayat yang kedua ni dua al-bayyinah yang paling jelas dan nyata. Yang pertama ni ialah Nabi SAW, yang kedua ni ialah suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci membawa maksud Al-Quran. Maka Allah sebut al-bayyinah ni telah datang kepada ahli kitab dan musyrikin. Musyrikin ni musyrikin Mekah. Ahli kitab ni ialah Yahudi dan juga Nasara. Maka apa lagi yang kita nak? Maka pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil ialah Al-Quran dan As-Sunnah merupakan bukti atau bayinah yang disebutkan dalam surah Al-Bayyinah ini. Nama surah ni adalah Al-Bayyinah yang membawa maksud bukti. Maka bukti yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Bila sebut Al-Quran dan As-Sunnah, maka dua-dua ni ialah saling melengkapi. Kita tak boleh ambil Al-Quran sahaja. Sebab apa? Sebab yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, yang menunjukkan bagaimana untuk menghidupkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran adalah berpandukan sunnah Nabi SAW. Quran suruh solat, tapi yang menunjukkan praktikal solat tu siapa? Nabi SAW. Maka kita tak boleh jadi ada golongan dia nak jadi Quran ni sahaja, ambil Quran sahaja. Dia anti hadis. Sebab dia kata hadis ni tidak mutawatir. Quran ni mutawatir, terjamin. Dijamin oleh Allah. Tiada penyelewengan. Hadis ni ada penyelewengan. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu', yang palsu dan sebagainya. Tapi mesti kita ambil dua-dua. Baik. Kemudian Allah sebut dalam ayat yang ketiga, Allah sebut Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi atau kitab-kitab yang lurus. Ini jawapan kepada yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah ni maksudnya ialah adanya peringatan-peringatan kutub.
Allah guna dalam Quran banyak sekali. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital. Maksud kutub tu diwajibkan. Ada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran yang perlu kita ikut. Fiha kutubun qayyimah. Maka Allah sebut dalam ayat keempat, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Pengajaran yang seterusnya ialah ingkar walaupun bayinah telah datang. Walaupun telah datang bukti, tetapi mereka tetap mendustakan Al-Quran dan juga Nabi SAW. Allah sebut dalam ayat yang keempat, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dalam ayat yang keempat ni, Allah hanya sebutkan tentang ahli kitab sahaja. Allah sebut, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, telah berpecah orang-orang yang telah diberikan kitab, walaupun selepas kedatangan Al-Bayyinah. Kenapa Allah mengkhususkan tentang ahli kitab dalam ayat yang keempat ni? Kenapa ahli kitab ni ingkar? Sedangkan mereka lah orang yang paling dekat dengan wahyu. Kenapa? Sebab mereka juga berpandukan kepada wahyu. Mereka ada kitab sebelum ni. Mereka ada Taurat, mereka ada Injil. Sepatutnya bila turun Quran, bila turun Nabi SAW, membuka mata mereka untuk lebih dekat dan lebih menerima Islam. Tapi hanya segelintir sahaja yang menerima Islam. Kebanyakannya ialah menolak Islam. Ayat yang keempat ni berbeza dengan ayat yang pertama. Ayat yang pertama Allah sebut orang kafir itu terdiri daripada ahli kitab dan juga musyrikin. Orang musyrikin ni ialah golongan yang beriman adanya Tuhan tetapi mengambil ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya agama Hindu percaya adanya Tuhan yang satu tapi mengambil juga Tuhan-Tuhan yang lain, dewa-dewa yang lain sebagai sekutu Allah. Menyembah berhala contohnya. Orang musyrikin Mekah ni menyembah berhala. Mereka yakin, mereka beriman pada Allah. Kalau kita tengok dalam surah Al-Kafirun kan, Allah sebut apa? La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Tak sama apa yang aku sembah yang kau sembah, dan tak sama apa yang kamu sembah dengan aku sembah. Tak sama. Walaupun dua-duanya sebut, kata musyrikin, mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi cara mereka beriman tak sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka dalam ayat yang keempat ni, kita, atau pengajaran yang ketiga ni, ingkar walaupun bayinah telah sampai. Ada kisah bagaimana ketika Nabi mula-mula nak berhijrah ke Madinah, golongan Yahudi dan Nasrani ni, mereka yakin bahawa satu hari nanti seorang Nabi akan datang ke kota yang hijau dan mendirikan negara di sana. Maka apabila mereka mendengar bahawa Nabi Muhammad ni akan berhijrah ke Madinah, maka mereka berasa yakin, betul lah, inilah Nabi akhir zaman. Inilah Nabi yang disebutkan dalam kitab Injil dan Taurat, dan mereka berpusu-pusu datang. Ada yang berpindah datang duduk berdekatan dengan kota Madinah untuk menantikan kedatangan Nabi SAW. Sehingga kan ada keluarga ni dah mula berdakwah. Golongan Nasrani, golongan Yahudi ni dah mula berdakwah kepada penduduk Madinah yang masa itu belum lagi Islam. Hanya ada segelintir yang dah masuk Islam, yang menunggu kedatangan Nabi. Mereka kata inilah Nabi yang sebenar. Maka keluarlah beramai-ramai kita beriman dengan Nabi ni. Maka bila Nabi ni sampai, bila mereka tengok bahawa Nabi ni bukan daripada bangsa mereka, bukan daripada Bani Israel, tetapi datangnya daripada bangsa Arab, maka mereka tolak, mereka reject. Kita tahu bahawa bangsa Bani Israel ni terdiri daripada Nasrani dan Yahudi, daripada Nabi Musa dan juga daripada Nabi Isa ni. Mereka menolak Nabi Muhammad SAW adalah disebabkan bangsa. Okay. Mereka menganggap bahawa Nabi yang terakhir juga mesti datang daripada Bani Israel. Baik,
Jadi pengajaran yang ketiga ialah ingkar walaupun bayinah telah datang. Hari ni kita tengok ramai juga yang ingkar. Ramai juga yang tidak patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala, suruhan Nabi SAW walaupun telah jelas pada kita. Hari ni semua dah jelas. Tak ada yang samar. Nabi SAW menyebutkan bahawa al-halalul bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tak ada yang sama-sama. Kita pun dah tahu. Quran dah sebut begini, yang halal. Begini, yang haram. Maka dah jelas. Maka kalaulah kita buat juga yang haram, tinggal juga yang halal, maka itu adalah ingkar kita kepada al-bayyinah, bukti yang datang dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, seterusnya, pengajaran yang seterusnya ialah why. Why ialah Yahudi dan Nasrani, iaitu ahli kitab, tidak bersatu selepas datangnya Al-Quran. Sebaliknya berpecah dan semakin jauh. Yahudi dan Nasrani ni, ketika mula-mula Nabi menyampaikan dakwah kepada mereka, sebenarnya mereka tertarik kepada Al-Quran. Sebab apa? Sebab mereka yakin Nabi-Nabi terdahulu yang sampai kepada mereka juga adanya wahyu, adanya kitab. Bila mereka mendengar bahawa Nabi akhir ni juga ada kitab, maka mereka tahu agama kita sama, agama samawi. Tetapi apa yang berlaku kita tadi, disebabkan bangsa, maka mereka tolak Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW ada bersabda, Nabi SAW menyebutkan bahawa terpecah. Innal yahud takhtalafu ala 71 firqatan wa anna an-nasara ikhtalafu ala 72 firqatan wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fi an-nar illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Nabi SAW menyebutkan bahawa golongan atau bangsa Yahudi terpecah kepada 71 golongan. Adapun bangsa atau agama Nasrani ini terpecah kepada 72 golongan, dan Nabi kata Islam ni juga terpecah kepada 73 golongan. Semuanya akan masuk ke dalam neraka kecuali satu. Kata Nabi SAW, sahabat bertanya, siapa ya wahai Rasulullah? Iaitu golongan yang mengikuti apa yang dikerjakan oleh aku dan juga para sahabatku. Okay. Itulah yang disebutkan dengan ahli sunnah wal jamaah, yang mengikuti Nabi SAW, yang mengikuti Al-Quran, yang mengikuti ijma' dan juga qaulus sahabah. So Islam tu dia terpecah kepada 73 golongan. 73 golongan. Baik. Itu yang Dan kalau dalam Ustaz, kalau saya terbayang pula lagu M. Nasir kata 73 pintu tu. Lagu mana? Saya tak tahu, dia ada satu lagu 73 pintu, yang mana satu engkau pilih. Oh, tapi lagu M. Nasir ni banyak masuk tersirat. Dia banyak masuk tersirat lah. Jadi macam bila Ustaz kata Islam terpecah kepada 73 golongan tu, terdetik lah, saya tak tahulah. Itu ke tak? Menarik untuk kaji tu, lagu-lagu M. Nasir. Baik, dalam Quran juga ada sebut sebenarnya banyak tentang perpecahan agama Nasrani dan juga agama Yahudi. Allah sebut antaranya dalam surah Syura, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Terpecahnya bangsa Yahudi dan Nasrani ni selepas datang kepada mereka ni ilmu. Yang menjadikan mereka terpecah adalah sebabkan sombong dan dengki. Asalnya mereka dengar Quran, mereka dengar ada kitabullah yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman ini, mereka terima. Tapi bila tahu bangsanya ialah bangsa Arab, maka mereka tolak. Disebabkan kedengkian. Macam mana boleh datang seorang Nabi daripada bangsa Arab?
daripada zaman Nabi Ibrahim datangnya daripada Bani Israel sampailah kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi akhirnya Nabi itu datang daripada bangsa Arab. Baik, maka Allah sebut itu perpecahan yang berlaku kepada ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Walaupun Al-Quran datang, sepatutnya memberi cahaya kepada mereka. Mereka ni sepatutnya golongan yang dekat dengan Quran. Sebab apa? Sebab mereka ada kitab-kitab samawi. Walaupun kitab-kitab samawi mereka telah diterjemah dengan pelbagai-bagai terjemahan. Sebab itulah kalau kita tengok, memang banyak pecahan-pecahan dalam agama Kristian. Banyak, sangat banyak. Ada Katolik, ada Protestan, ada Anglican, banyaklah. Banyak Ortodoks. sekali. Ortodok dan sebagainya. Ortodok pun banyak pecahan lagi. Maka itu contoh-contoh agama Kristian yang telah berpecah. Baik. Itu pengajaran yang keempat. Pengajaran yang kelima ialah I maksudnya ibadah dan ikhlas. Allah sebut dalam surah Al-Bayyinah ni, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah aku perintahkan kepada manusia ni melainkan liya'budullah. Kalimah liya'budullah maksudnya ialah menyembah atau memperibadahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil konteks ibadah, maksud ibadah ni kita akan lebih terbayang kepada ibadah-ibadah khusus, solat, puasa, zakat, baca Quran, zikir, qiyamul lail dan sebagainya. Tapi kalau kita ambil maksud asal ibadah, daripada kalimah asalnya ialah abada yang membawa maksud memperhambakan. Abid maksudnya ialah hamba. Lawannya ialah Rabb, maksudnya ialah Tuhan atau Tuan. Maka lebih tepat lagi ialah liya'budullah, maksudnya ialah memperhambakan diri. Bila sebut hamba ni, dia tidak berwaktu dan tidak bertempat. Selama-lamanya kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya makhluk, maka kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuklah dalam semua kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita, makan, minum, tidur, kerja, berkeluarga dan sebagainya, semuanya ialah kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tak boleh lagi. Kita buat apa sahaja mesti kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam solat kita, dalam doa iftitah kita, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, kehidupanku, matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Tapi bukan sekadar ibadah, bukan sekadar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sebut mukhlisina lahuddin. Mestilah benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam kita menjadi hamba ni, kita kena tengok setiap perbuatan harian kita sebagai hamba ni, ada tak kita niatkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kita ambil mudah, contohnya kerja. Kita niat kerja itu adalah sebenarnya untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita bekerja, Allah suruh kita mencari nafkah, Allah suruh kita untuk memakmurkan bumi ni. Maka kita ambil peluang sebagai kerja itu adalah ibadah. Tapi kalau kita niatkan kerja kita itu adalah contohnya duit semata-mata, untuk mendapat habuan semata-mata, maka dia terhenti sekadar duit dan habuan sahaja. Sedangkan kalau kita niatkan sebagai ibadah, boleh jadi setiap langkah kita, setiap perjalanan kita adalah pahala, setiap keringat yang kita keluarkan adalah pahala, setiap idea yang kita keluarkan adalah pahala, setiap apa yang kita buatlah, semuanya pahala. Bukan sekadar kerja tapi luas lagi. Contohnya berkeluarga, contohnya bukan sekadar memenuhi aspek manusiawi semata-mata, tidak. Tapi untuk memenuhi tuntutan yang Allah SWT sebutkan.
kan, iaitu mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah, untuk melahirkan ketenangan dalam diri, supaya kita ni lebih tenang beribadah, supaya timbulnya rasa kasih sayang, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu menjadi ibadah. Jadi mestilah ibadah dan juga ikhlas. Kalau gabungkan liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Hunafa ni maksudnya ialah agama yang lurus. Ad-din hunafa. Dia menjadi khabar atau hal kepada agama itu sendiri, agama yang lurus. Baik, pengajaran yang seterusnya ialah N. N tu maksudnya ialah Allah sebut nak kena jaga solat dan juga zakat. Allah gambarkan dalam ayat yang kelima tadi, bukan sekadar liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Allah memberi gambaran bahawa jaga solat dan tunaikan zakat. Dalam konteks ibadah ni, bukan sekadar satu hala kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah gambarkan wa yuqimus salah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena jaga. Itu maksud liya'budullah. Tetapi tidak terhenti sampai situ. Mesti juga wa yu'tuz zakah. Hubungan manusia sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, muamalah manusia dengan alam, muamalah manusia sesama manusia mesti jaga. Itu termasuk dalam konteks ibadah. Ada orang hubungannya dengan Allah baik, solat jaga, puasa jaga, zikir jaga, qiyamul lail jaga, tapi hubungan dengan jiran tak jaga, hubungan dengan kawan sekerja tak jaga, hubungan dengan isteri dan anak-anak tak jaga, maka itu juga tidak termasuk dalam konteks ibadah. Mesti jaga hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minan nas. Maka Allah sebut dua ni. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam Quran, kalau jumpa ayat tentang solat, maka Allah akan gandingkan ayat tentang zakat. Tidak pernah dipisahkan ayat tentang solat dan juga tentang zakat. Sebagaimana Allah mewajibkan menjaga hubungan dengan Allah, maka Allah juga mewajibkan kita menjaga hubungan dengan manusia. Keluarkan zakat, berikan mereka kepada yang memerlukan. Keluarkan nafkah, wajib kita mengeluarkan nafkah kepada isteri dan anak-anak kita. Maka kita kena selesaikan muamalah kita sesama manusia. Ini gambaran Allah beri tentang solat dan juga zakat. Hubungan sesama Allah, hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Wadzalika dinul qayyimah. Barulah sebenar-benar agama itu didirikan. Barulah terdirinya agama bila kita jaga hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Baik, pengajaran seterusnya ialah A. Ancaman neraka untuk orang kafir. Allah sebut innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir. Dalam ayat yang ke-6 ni Allah ulang balik orang-orang kafir. Siapa golongan orang kafir ni? Ahli kitab. Allah sebut jelas orang kafir ni ahli kitab. Orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Agama Yahudi dan juga agama Kristian hari ini. Jews dan juga Kristian. Kedua-duanya ahli kitab adalah orang kafir dan juga musyrikin. Orang yang mempersekutukan Allah. Banyak agama yang ada pada hari ini adalah agama yang berbentuk kesyirikan. Dia mempersekutukan Allah, mengadakan sekutu bagi Allah. Contohnya agama Zoroastrianism, percaya pada Tuhan yang satu, tapi dalam masa yang sama menganggap matahari itu adalah jelmaan Tuhan. Maka mereka sembah matahari. Kecil sikit lagi mereka sembah api, contohnya, sebagai jelmaan Tuhan, contohnya. Okay. Itu adalah agama-agama berbentuk kesyirikan, mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tempatnya ialah fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah sebut mereka ni yang dimasukkan dalam neraka golongan terdiri daripada kafir, ahli kitab dan juga musyrikin. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Maka Allah memberikan ancaman orang kafir ni, maka tempatnya ialah neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
Adapun orang yang beriman, maka hari yang sangat mengembirakan bagi mereka. Pengajaran yang terakhir ialah hari yang sangat mengembirakan bagi mereka. Sebab apa? Disebutkan dalam ayat ke-8, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita nak dapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Bila dapat redha Allah Subhanahu wa taala, maka selamatlah kita. Maka kita ni akan dapat apa sahaja kelebihan yang Allah janjikan. Dalam ayat ke-8 tu Allah sebut, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Disediakan untuk orang-orang yang khairul bariyah, sebaik-baik makhluk ni, orang beriman ni, jannatu 'adnin, syurga Aden. Aden ni maksud taman. Okey. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha, taman syurga yang mana mengalir sungai di bawahnya. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, kekal mereka selama-lamanya. Sebab itulah kalimah radhiyallahu anhum terpakai kepada para sahabat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Nabi ni semuanya radhiyallahu anhum. Walaupun sahabat tu tidak terkenal, kita rasa siapa sahabat ni, tak pernah dengar pun nama sahabat ni. Atau jarang sekali kita dengar. Contohnya nama Khabbab, seorang sahabat Nabi. Kita jarang dengar siapa sahabat ni. Tapi kita kena tahu, para sahabat Nabi SAW ni adalah golongan yang paling baik. Kalau hari ni di atas muka bumi ni ada orang yang paling alim, ada orang yang paling faqih, ada orang yang paling abid, tidak sampai ke tahap sahabat Nabi yang paling lemah, yang kita rasakan paling lemah, yang tak terkenal, bukan Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Osman. Memang sahabat yang memang jarang kita dengar namanya. Tapi tak sampai tahap para sahabat. Memang tak sampai. Hatta tabi'in pun tak sampai ke pangkat atau ke martabat para sahabat. Sebab Allah sebut radhiyallahu anhum. Para sahabat ni Allah redha semua mereka ni. Sahabat Nabi ada lebih kurang 300,000 orang, maka Allah redha semua. Bayangkan. Kenapa? Sebab mereka ni adalah golongan yang terawal yang menerima dakwah Nabi SAW. Ada sebahagian besar mereka yang menggerakkan dakwah juga, yang menyampaikan dakwah. Jika orang lain tolak, maka mereka menyampaikan dakwah. Mereka beriman. Walaupun antara sahabat ni ada martabat-martabat ni. Nabi kata tak sama orang yang sahabat Nabi yang beriman sebelum Nabi berhijrah dengan selepas Nabi berhijrah. Tak sama sahabat aku yang beriman sebelum pembukaan kota Mekah dan selepas pembukaan kota Mekah. Tak sama. Tapi martabat para sahabat tu jauh berbanding dengan kita zaman sekarang ni. Walaupun adanya, kita kata kita ada alim ulama, ada orang-orang faqih, tak sampai lagi pada para sahabat. Okay. Wallahu ta'ala alam. Jadi Ustaz, sekadar radhiyallahu anhum ni maksudnya, adakah dia memang khusus betul-betul dengan sahabat Rasulullah tu yang diredha Allah, diredai Allah, ataupun ia ada satu frasa menyatakan yang diredai oleh Allah? Baik. Dalam ayat ni memang ada maksud satu merujuk kepada para sahabat. Sebab apa? Sebab mereka ni golongan-golongan awal. Surah ni adalah surah di mana menceritakan pada akhir Nabi berdakwah di Mekah. Maka ada para sahabat yang dah ikut Nabi, golongan-golongan yang beriman dengan Nabi SAW. Maka zaman tu atau para sahabat yang ikut Nabi SAW disebutkan radhiyallahu anhum. Satu lagi ialah kita yang beriman hari ini, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan radhiyallahu anhum wa radu'an. Cuma martabat kita cerita ni tak samalah dengan martabat para sahabat. Jauh, sangat jauh. Okay. Ni saya tengok Nizam dia ada kongsi pasal 73 pintu daripada lagu M. Nasir tu. Ada Facebook link lah, dia share dalam chat box. Sekejap saya copy siap. Sekejap lagi boleh tengok. Okay. Tapi itulah
saya rasa surah Bayyinah ni memang ialah membuka pandangan tentang apa, ialah bagaimana Al-Quran tu menjelaskan tentang apa yang perlu dilihat, apa yang perlu dipahami. Betul. Surah Al-Bayyinah ni kalau tengok dalam banyak tafsir, antara surah yang paling susah untuk ditafsirkan. Oh. Satu sebab ayat dia ayat dia tuju kepada dua golongan. Satu golongan musyrikin Mekah, satu golongan ahli kitab. Sebab itulah ayat pertama tu sebenarnya ada 4 maksud. Ada 4 maksud. Yang pertama tu ada 4 maksud. Satu, memang ayat tu kalau datang bukti mereka akan beriman. Yang kedua ni ialah hanya alasan. Kalau datang bukti pun mereka tidak akan beriman. Yang ketiganya ialah mereka hendak mencabar Nabi sahaja. Datangkan bukti. Nak cabar Nabi je sebenarnya. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya sebahagian yang beriman, bukan semua. Sebab kalimah min ahlil kitab. Mereka beriman juga akhirnya, tapi bukan semua, sebahagian. Bila datang Al-Bayyinah tu hanya sebahagian yang beriman, tapi banyak yang tidak beriman. Mungkin macam Ahmad Didat selalu berdebat. Antara debat-debat awal dia berdebat, dia kata bila kenapa golongan Kristian tidak menerima Rasulullah berbanding dengan menerima Jesus Christ sebagai tapi sedangkan dari segi keturunan sebenarnya keturunan yang sama, keturunan Nabi Ibrahim. Dan apa yang ditunjuk dalam Injil tu sebenarnya menyatakan keturunan yang sama dengan Nabi Musa. Tapi sebenarnya Nabi Musa tu dia merujuk kepada keturunan Nabi Ibrahim sebenarnya. So mungkin ada salah, yalah mungkin mungkin dia dengki sebab bangsa lah sebenarnya. Betul lah. Ya. Dia dengki sebab bangsa. Walaupun keturunan tu sama sebenarnya, susu galur permulaan dia. Sebab bangsa yang berbeza. Walaupun keturunan yang sama. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi masa kita baca dekat ayat ke-6 sampai fi nari jahannam khalidina fiha tu, kenapa kita berhenti tu 2 harakat je? Baik, soalan yang baik. Kenapa dalam ayat yang ke-6 tu kita mesti fiha tu 2 harakat sahaja? Baik, dalam ayat yang ke-6 tu kalau Tuan Nizam tengok dan juga yang lain tengok, bila kita berhenti dekat situ, hukumnya ialah mad jaiz. Mad jaiz ni ialah apabila huruf mad bertemu dengan hamzah. Selepas kalimah fiha ada alif kan, ha tu ada alif, ha atas alif tu ada tanda panjang. Lepas alif tu ada huruf hamzah, ulaika kan. Jadi dia terputus. Bila terputus maksud kita berhenti. Menjadikan huruf mad ha tu dia terputus dengan ulaika. Bila terputus maka tak baca. Tidak dibaca panjang, hanya dibaca 2 harakat. Nak tahu baca panjang atau pendek, yang ada tanda panjang tu, tengok dekat tanda berhenti tu ada tak hamzah selepas dia. Kalau tanda berhenti tu datang dulu sebelum hamzah, maka kita baca 2 harakat. Tapi kalau hamzah tu datang dulu sebelum tanda berhenti, maka dibaca yang kadar 4, 5 atau 6 harakat. Contohnya syuhada. Hamzah tu berada sebelum tanda waqaf, tanda berhenti. Baru kita baca panjang. Okey. Saya nak tunjuk mushaf yang saya ada ni. Baik, silakan. Katalah wal musyrikin namun fakin hatta ta'tiyahumul bayyinah, tapi tadi kita baca jadi min ahlil kitab wal musyrikin namun fakin dan seterusnya. So yang lain tu pun sama tadi. Saya notice Ustaz baca tu bukan dekat kata wakaf ni, wakaf Hasan lah kan? Kalau ikutkan, betul? Wakaf Hasan bukan wakaf Hasan yang tanda Sot Lamia tu. Okey. Kalau yang macam yang hijau dengan kalau ada merah. satu merah tu, itu macam mana kita nak determine
macam Ustaz faham maksud dia dengan lebih mendalam kan. So mungkin Ustaz tahu macam mana dari mana kita nak mulakan ataupun seterusnya kita nak ibtida'kan. So boleh Ustaz jelaskan tak sikit? Baik, untuk siapa yang menggunakan Quran Waqaf Ibtida' ni bagus. Quran Waqaf Ibtida' ni dia ada tanda hijau. Maksud tanda hijau tu ialah tempat yang mana kita boleh berhenti, dicadangkan berhenti pada hujung hijau, kemudian kita ulang balik pada awal hijau tu. Contoh dalam surah Al-Bayyinah yang Tuan Izan tunjuk ni, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Jadi dia ada panduan. Jadi dia memudahkan kita untuk berhenti. Kita dah prepare. Okay, ni boleh berhenti ni. Sebab apa? Sebab dia juga bagi guidance, bagi panduan kat mana nak start balik. Awal hijau tu untuk start balik. Hujung hijau tu untuk kita berhenti. Yang merah tu memang tak boleh berhenti ke ataupun boleh berhenti terus? Saya tak ingat. Quran Waqaf Ibtida' ni. Dia suruh dia suggest untuk berhenti. Yang tanda merah tu memang boleh berhenti terus kan? Betul. Betul. Yang tanda merah tu boleh berhenti terus. Okey. Okey, bagus. Satu lagi je. Ni ringkas. Baik, apa tu? Macam tadi mention pasal surah ni diturunkan di Mekah, di surah di Madinah. Ustaz tahu tak asal-usul Quran surah-surah ni disusun mengikut faktor apa? Sebab waktu dia berbeza kan? Baik. Apa faktor atau bagaimana Quran ni disusun? Surah-surah ni disusun? Soalan dia. Betul. Baik. Walaupun Quran ni atau surah-surah ni diturunkan berbeza-beza. Kan kalau kita tengok susunan surah ni bukan disusun mengikut waktu. Contohnya surah Al-Alaq, surah Iqra' tu katanya awal sekali sebab dia awal sekali turunkan. Tapi tidak. Baik. Bagaimana susunan Quran ni tersusun sampai pada kita hari ini adalah disebabkan Nabi SAW ketika akhir atau tahun akhir Nabi bertalaqi dengan malaikat Jibril, Nabi bertalaqi 2 kali dalam bulan Ramadan. Biasanya talaqi sekali, biasanya khatam sekali. Tahun akhir tu Nabi khatam 2 kali dan Nabi bawa sahabat Nabi Zaid bin Sabit yang ditugaskan untuk menulis Quran. Bila Nabi wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan Quran, kemudian ditulis Quran. Maka Zaid bin Sabit ni yang tanda. Rasulullah beritahu susunan Quran ni daripada Lauh Mahfuz disampaikan oleh malaikat Jibril sampai pada Nabi, susunannya begini. Cuma penurunan Al-Quran ni adalah berdasarkan contohnya peristiwa-peristiwa, kisah-kisah, ada turun surah-surah cerita-cerita Nabi-Nabi terdahulu juga. Ada sebab-sebab diturunkan. Kenapa ia diturunkan? Berdasarkan peristiwa, berdasarkan apa yang berlaku pada Nabi, menjawab hukum-hukum contohnya. Tapi dia susunannya adalah berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT ke Lauh Mahfuz sebelum disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di susunan itu juga diberitahu oleh malaikat Jibril kepada Nabi, maka Nabi juga ada asisten, ada pembantu yang tulis. Maka pada zaman Sayyidina Abu Bakar tak tulis Quran, mereka kumpulkan Quran, ada pada lembaran, pada batu, maka mereka susun. Sebab masa itu berlakunya perang Muhammad, di mana ramai hufaz Quran meninggal atau dibunuh. Masa itu maka dikumpulkan Al-Quran. Disusun mengikut susunan yang ada pada Lauh Mahfuz. Dan dijilidkan masa zaman sahabat Osman lah kan? Ya, ditulis semula pada zaman Sayyidina Osman. Ditulis dalam satu mushaf. Alright, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ada soalan lain? Baik, insyaAllah kalau tak ada soalan, terima kasih kepada tuan-tuan yang ada pada malam ini. Mudah-mudahan dapat kita mengambil sedikit iktibar dan manfaat daripada pengajian pada malam ini daripada surah Al-Bayyinah, dan kita dapat ambil pedoman dan juga tauladan daripada surah ini yang mana telah datang kepada kita Al-Bayyinah, bukti-bukti
kebenaran Islam tu telah datang dengan datangnya Al-Quran dan telah datangnya baginda Nabi SAW yang hidup dalam jiwa kita semua. Walaupun Nabi dah tak hidup, walaupun Rasulullah SAW tu telah wafat, tapi dia hidup dalam diri kita, hidup dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, hidup dengan akhlak Nabi SAW, hidup dengan solat. Contohnya solat merupakan diajarkan oleh Nabi SAW. Kaifiat solat tu bagaimana? Maka kita hidup dengan Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, maka kita pun ikut Nabi SAW. Yang itulah bukti yang paling besar yang Allah sebut dalam surah ini, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, mudah-mudahan menjadi pengajaran dan iktibar untuk kita semua. Jumpa pada minggu hadapan insya-Allah. Qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tunggu pada tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa salihati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih sama.